Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya dan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah kekuatan kita untuk terus bersama-sama membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, sama ada dalam bentuknya yang formal di sekolah, di universiti, di surau-surau dan masjid, ataupun dalam bentuk sebegini ini dalam bentuk bersiaran dalam radio, dalam TV, dan semua ini termasuk dalam yang dikategorikan sebagai majlis-majlis ilmu, insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita nak bercakap tentang tajuk yang berkaitan dengan bunyi itu pelik sikit ni, ilmu, kebaikan dan bahaya ilmu. Sebab selalunya kita faham ilmu ni baik belaka. Kenapa hari ini tiba-tiba ada kebaikan dan bahaya pula, ataupun keburukan di situ. Jadi mungkin itu perlukan penjelasan lah, kalau tidak nanti ada yang mungkin terkeliru dan mungkin juga akan disebarkan pula kepada yang lain. Jadi yang kita maksudkan dengan tajuk kita pada hari ini ialah tentang bahawasanya ilmu ini memang pada dasarnya merupakan satu yang baik. Ia merupakan satu fadilah. Ia merupakan satu perkara yang akan mengangkat martabat kemanusiaan ke tahap yang tinggi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat martabat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat ketinggian. Itu satu bukti jelas yang sharih, yang zahir, yang jelas menunjukkan bahawa ilmu itu satu benda yang mulia dan ia memberi kemuliaan kepada manusia. Siapa yang ada ilmu, insya-Allah Tuhan akan mengangkat darjatnya dengan darjat yang begitu banyak sekali, sama tarafnya dengan orang-orang yang beriman. Sebab itulah dalam Islam jelas sekali bahawa kita ini dituntut oleh agama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kerana ilmu itu sifatnya mencerahkan diri kita sebagai orang yang berilmu dan mencerahkan orang lain yang mendapat ilmu itu Jadi sebab itulah bukti itu jelas menunjukkan bahawa ilmu itu merupakan satu perkara yang baik yang harus dicari. Yang keduanya kerana ilmu itu juga kalau kita sampaikan kepada manusia lain, dia akan memberi manfaat yang banyak. Dalam Al-Quran disebut wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hikmah, kebijaksanaan, yang juga mempunyai maksud ilmu di situ, sesungguhnya ia telah diberikan satu kebaikan atau banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairan katsira, kebaikan yang banyak. Dan ganjaran di sisi Allah juga besar. Sebab itulah salah satu daripada ganjaran yang diberikan oleh Allah Taala kepada orang yang berilmu ni dan yang mengajar ilmu ni ialah kebaikannya itu tidak putus walaupun dia meninggalkan dunia ini. Kan hadis yang selalu kita baca, anak Adam ni bila dia meninggal dunia, dia tiga benda je yang akan kekal, termasuk al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diberi yang memberi manfaat, yang memberi manfaat kepada yang lain. Jadi sebab itulah jelas kepada kita bahawa sifat ilmu itu merupakan sifat yang tinggi, sifat yang mulia. Tetapi saya mengambil semangat yang dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali, ulama besar kita dalam pelbagai bidang. Dalam akidah pun ada huraian daripada tokoh besar kita ini. Dalam tasawuf dan akhlak pun banyak sekali hikmah dan mutiara ilmu yang diberikan oleh tokoh besar kita yang bernama Imam Al-Ghazali ini. Dan saya mengambil satu huraian Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Ilm, salah satu bab dalam Ihya Ulumuddin itu berkaitan dengan, dia kata ilmu ini di samping kebaikannya dia ada juga bahayanya. Bahayanya dia bukanlah buruk pada ilmu itu, tetapi dia menjadi bahaya sekiranya seseorang itu
tersilap langkah dalam berurusan dengan ilmu. Yang itu yang kita maksudkan dengan tajuk kita hari ini. Bukanlah bermaksud ilmu itu pada diri ilmu itu satu benda yang buruk, tetapi pada diri manusia yang berurusan dengan ilmu itu, kalau dia tersilap langkah, ilmu itu mungkin bakal menurunkan martabat dia dan akan memberi keburukan pada dirinya. Jadi apa dia yang kita nak huraikan ciri-ciri itu? Sebab kalau kita bercakap tentang kebaikan ni ya, itu dah agak banyak lah. Kalau kita ulang pun saya rasa ramai yang dah maklum tentang kebaikan ilmu ini. Tapi hari ini mungkin kita nak sentuh sikit tentang aspek-aspek yang sekiranya seseorang yang berurusan dengan ilmu itu tersilap langkah, maka ilmu itu sendiri mungkin akan membawa dia kepada jalan yang buruk, kepada jalan yang rendah nilai dia. Dan ini penting kita sebut di sini ni ya, kerana kita punya slot ni kita namakan guru dan pendidikan. Dan kita yakin guru-guru ini sedar bahawa mereka ini sentiasa berurusan dengan ilmu. Mereka sentiasa bertugas menyampaikan ilmu kepada anak murid dia, kepada pelajar dia. Maka kita juga nak memperingatkan guru-guru, kita juga nak memperingatkan mungkin ibu bapa yang juga terlibat dalam mengajar anak-anak mereka tentang ilmu pengetahuan, bahawa ada keadaan-keadaan tertentu kalau kita tersilap dalam urusan kita dengan ilmu ini, maka ia mungkin tidak membawa kita kepada kedudukan yang baik, ganjaran yang baik, tetapi sebaliknya dia akan memberikan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita. Jadi Imam Al-Ghazali menghuraikan ini dalam tajuk dia fi afatil ilm wa bayan alaman ulama'ul akhirah wa ulama'us su'. Memang konteks tu mungkin agak berbeza sikit. Imam Ghazali nak mengatakan tentang kecacatan ilmu ini, dan juga huraian tentang apakah tanda-tanda yang dipanggil ulama akhirah dan juga ulama dipanggil ulama yang jahat, ulama usuk, ulama yang buruk. Tapi kita nak ambil semangat dia tu ya. Kita ambil semangat dia tu sebab memanglah guru kata saya bukan ulama, tetapi paling kurang guru ini dia terlibat dengan menyampaikan ilmu. Dan kalau guru itu sampai ke tahap mungkin ilmunya tu tinggi, dia juga mungkin akan dipanggil ulama, khususnya yang mengajarkan ilmu agama. Tetapi ulama ini dalam sebahagian pandangan mengatakan bahawa dia bukan sekadar melibatkan orang agama, tetapi orang-orang yang bukan mengajar bidang agama pun kalau punya martabat ilmu yang tinggi pun boleh dipanggil ulama juga, kerana dia punya nilai fadilah ilmu itu. Walaupun yang diajarnya mungkin bukan khusus dalam bidang agama. Tapi tak apa, yang kita nak ambil semangat itu ialah apakah sifat-sifat yang kalau kita punyai, maka ilmu yang kita ada itu mungkin menjadikan kita ini seorang yang buruk, bukannya seorang yang mulia sebagaimana yang kita sebut pada awal-awal tadi. Antara ciri yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, alamat-alamatnya, tanda-tandanya ialah apabila seorang itu menjadikan ilmu untuk memperoleh kesenangan duniawi semata-mata, atau kemegahan atau kedudukan. Yang ini saya rasa relevan ni ya, dalam konteks zaman kita sekarang ni. Sebab ramai juga orang yang terlibat dengan ilmu, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan ilmu ini, dia dah salah dia punya kompas tu dah salah dah. Kerana dia menjadikan profession keilmuannya itu semata-mata. Yang ni yang salah ni. Semata-mata untuk yang disebutkan tadi, mencari kesenangan duniawi, kemegahan dan kedudukan. Kenapa? Kerana saya pernah sebutkan sebelum ini bahawa ilmu ini ya, dia boleh jadi dua-dua. Dia boleh jadi matlamat, dia juga boleh menjadi alat. Susah sikit lah, tapi penting. Apa erti ilmu dijadikan matlamat? Ilmu yang dijadikan matlamat ni maknanya orang cari ilmu ni memang kerana ilmu, memang kerana kedudukan ilmu itu yang tinggi. Macam ni cari emas lah. Orang Kelantan memang rajin suka emas, beli emas lah, jual emas lah kan. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Saya pun suka juga kadang-kadang cari-cari emas ni kan, untuk simpan ke, untuk buat simpanan, ataupun untuk beli untuk isteri kan. Tetapi kita nak tanya, bila orang cari emas ni kerana apa ni? Kerana nilai emas tu sememangnya tinggi. Jadi di situ kedudukan emas tu sebenarnya dia sebagai satu matlamat, sebagai satu carian orang, sebagai satu yang punya kedudukan yang tinggi yang memang dicari oleh orang.
kerana nilainya. Tetapi kalau kita bercakap tentang sesuatu yang dijadikan alat sahaja, itu saya bagi contoh macam orang cari duit, duit kertas tu. Orang cari duit kertas ni bukan kerana nilai kertas itu ni, kertas tu sama je dengan nilai kertas-kertas yang lain, kertas buku ni ke, kertas surat khabar ke, yang nilainya sebenarnya rendah. Tapi nilai wang kertas itu, wang itu dia menjadi bernilai kerana boleh ditukar ganti dengan benda yang menjadi matlamat tadi, macam emas tadi. Jadi sebenarnya nilai itu bukan pada kertas duit tu, tapi nilai itu pada benda lain yang telah boleh ditukar ganti. Sebab itu dia nilai wang ni dia macam convention lah, masyarakat kita setuju bahawa okey, kita letakkan nilai sekian-sekian pada duit, diberi nilai. Kerana apa? Bukan kerana kertas tu, tapi kerana benda lain yang boleh ditukarkan. Jadi di situ kertas tu hanya alat saja, duit tu hanya alat saja. Jadi orang cari duit banyak-banyak ni bukan sebab berharganya duit tu nak simpan dalam ni, tapi tidak, kerana ia nanti nak dibelikan perkara yang lain. Nah, kita nak kait dengan ilmu. Kalaulah seseorang mencari ilmu itu kerana matlamat, yang ini sesuai dengan apa yang diajar oleh Islam. Kerana ilmu itu memang fadilah, dia memang satu virtue, dia memang satu benda yang berharga, dia memang satu yang mengangkat martabat manusia yang kita sebutkan tadi. Jadi sebaiknya orang mencari ilmu itu kerana ilmu, bukan mencari ilmu kerana alat. Apa contoh orang mencari ilmu kerana alat? Ilmu itu boleh dapat mengangkat martabat ataupun memberi kesenangan duniawi. Dengan ilmu dia boleh bawa dia kepada pekerjaan yang tinggi misalnya, akhirnya dapat kesenangan duniawi. Dengan ilmu dia boleh dapat kemegahan, orang hormat dia, orang panggil dia Tok Syekh, orang panggil dia ustaz, orang panggil dia ni, dan akhirnya dia bangga, dan akhirnya dia jadikan itu sebagai alat untuk dia menyombongkan diri. Doktor, bila doktor sebut tentang orang menjadikan ilmu untuk tujuan duniawi, apa pandangan doktor tentang sesetengah orang menggunakan ilmu sebagai barang komoditi? Sama. Ada apa kita boleh bincang lah benda ni. Komoditi maksudnya benda berniaga lah. Itu saya kata sebut tadi, kalaulah ilmu itu semata-mata dijadikan sebagai alat, sampai orang menepikan aspek matlamat tadi, termasuklah dalam agama ni. Sebab itu Imam Ghazali antara lain dia mengkritik yang dipanggil ulama' su', ulama' yang buruk akhlaknya, ulama' yang jahat ini. Kenapa? Kerana salah satu yang dihuraikan tadi ialah kerana dia menjadikan ilmu untuk memperolehi kesenangan duniawi, kemegahan dan kedudukan. Termasuklah harta, termasuklah komoditi tadi yang membawa nilaian material kepada dia. Tak kira lah kalau orang agama apa ni, tetapi mungkin ada orang yang itu sebagai salah satu jalan dia untuk dakwah, salah satu jalan dia untuk mencerahkan kefahaman manusia. Sampingannya dapat mungkin orang bagi bayaran, penghargaan. Jadi kalau yang penghargaan dan bayaran itu dijadikan secondary dalam kepala dia tu, yang itu tak apa. Nombor dua, kalau dapat alhamdulillah kan. Tapi yang pertama kerana dia nak sampaikan ilmu ni, nak bagi seramai mana yang mungkin, masuk radio misalnya, ataupun masuk TV, ataupun ceramah mana-mana. Jadi kalau jelas dia punya matlamat tu ni, maka itu tak termasuklah dalam kategori yang kita sebutkan ni. Tetapi kalaulah katakan dia dah terlampau lemas dalam kemewahan-kemewahan yang dia dapat, dan itulah yang dijadikan matlamat, dia tambah lagi semata-mata nak tambah lagi keuntungan. Inilah yang kita sebut, diingatkan oleh Imam Ghazali, bahaya ilmu itu boleh jadi bahaya kerana ia telah disalahgunakan dan dia telah diletakkan pada jalannya yang tidak betul. Sedangkan tadi kita awal-awal disebut yarfa'illahu allazina amanu minkum, Tuhan angkat martabat orang yang berilmu, kerana ilmu itu dia memberi cahaya kepada orang, kan? Nah, itu satu contoh yang menariklah bila bangkitkan contohnya tadi, ataupun isunya yang mungkin sekarang ini banyak berlaku. Di situ Rasulullah SAW pun dalam satu hadis mengingatkan kita, riwayat Abu Hurairah yang mengatakan manusia yang paling dahsyat azabnya di akhirat ialah seorang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ini tidak memberikan
pencerahan kebenaran kepada orang, tetapi mungkin hanya untuk kepentingan peribadi dan personal sahaja. Begitu juga ada satu riwayat daripada Anas bin Malik, walaupun sebahagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, tapi dhaif pun kita nak dapatkan fadilatnya itu tak apa. Pada akhir zaman itu ramai orang yang beribadah tetapi bodoh, dan ramai orang yang berilmu tetapi fasik. Maknanya orang yang kuat ibadat tapi tak ada ilmu. Itu yang kadang-kadang tersesat juga ni, orang yang kuat ibadat tetapi dia tidak memahami falsafah ibadatnya itu, dan dia mungkin tidak mengikut syariat yang betul, sehingga mungkin tersesat. Dan ramai juga di akhir zaman ni orang yang ada ilmu tetapi dia fasik dalam arti kata dia tak mengamalkan ilmunya, atau dia menggunakan ilmunya itu ke jalan yang tidak betul, seperti mana yang dia sebut. Belajar saja. Belajar dan mungkin menggunakan bukan kepada tujuan dan matlamat ilmu. Kan dia akhirnya pergi kepada hal-hal yang peribadi sahaja, ataupun yang kepentingan dirinya sahaja. Dan ada juga hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa jangan engkau mempelajari ilmu, ini sanadnya sahih, jangan engkau mempelajari ilmu pengetahuan untuk bersombong-sombong dengan sesama berilmu, untuk bertengkar dengan orang yang lemah, dan untuk menarik perhatian orang kepadamu. Barang siapa yang buat demikian, maka tempatnya dalam neraka. Ini ciri-ciri yang ulama usul yang disebut melalui hadis ini ialah, pertama sekali, orang yang ada ilmu tapi nak bersombong-sombong, untuk tunjuk dekat orang, aku ni ulama, aku ini ada tu dan ada ini, titlenya pun mungkin panjang. Tak ada masalah ada titlenya ni, tapi niat dan juga matlamat tadi itu kena betul. Dan untuk bertengkar dengan orang yang lemah, dia mentang-mentang dia ada ilmu, jadi dia sekadar nak dia berdebat dengan orang lemah pula tu, sudah pastilah dia menang sokmo lah. Tapi sebenarnya tujuannya itu mungkin sekadar nak menunjukkan diri dia kepada masyarakat, wah aku ini punya ilmu, atau untuk menarik perhatian orang kepadanya, Semua ini kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah, tempat orang-orang begini adalah dalam neraka, termasuk dalam golongan yang dipanggil ulama usuk. Dan kata Sayyidina Umar mengatakan bahawa orang yang paling aku takut dalam umat ini ialah orang yang munafik tetapi berilmu. Dia ada ilmu tetapi niatnya mungkin jahat, niatnya mungkin tidak betul, matlamatnya mungkin salah. Tapi yang ada pada dirinya nampak baik, kerana yang ada pada dirinya satu benda yang bernilai. Tetapi disebabkan niat tidak betul, maka akhirnya dia juga akan menggelincirkan orang lain ke jalan yang salah. Dan seorang ulama yang bernama Khalil bin Ahmad, ini juga dipetik oleh Imam Al-Ghazali. Yang ni pun menarik ni. Dia kata manusia ni ada 4 jenis. Manusia ni secara umumnya ada 4 jenis. Dia kata pertama ialah orang yang tahu, dan dia tahu yang dia tahu. Dia faham ni? Orang tu tahu tapi dia tahu yang dia tahu. Yang ni orang yang berilmu, kata Al-Ghazali. Tak masuk neraka. Taklah, sebab dia tahu yang dia tahu, jadi dia akan mengajar. Maka pesan ulama ini pun dia kata orang macam ni ialah orang yang berilmu, maka ikutlah dia. Tetapi ada jenis orang yang kedua, orang yang tahu tapi dia tak tahu yang dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia orang yang tahu tapi dia tak tahu yang dia tahu. Dia orang yang alim tapi dia tak tahu yang dia berilmu. Maka orang ini orang yang tidur, maka kejutkan dia. Dia boleh menyampaikan ilmunya tapi dia tak perasan, ataupun dia tak sedar yang dia tu ada sesuatu fadilah yang Tuhan bagikan untuk disampaikan kepada orang. Yang tu kita kena ingatkan dia. Tolonglah ajarkan orang lain, jangan simpan ilmu kan. So, mungkin dia tak sedar bahawa dia ada kekuatan ilmu dan kelebihan ilmu tersebut. Dan orang yang ketiga pula, orang yang tidak tahu dan dia tahu yang dia tak tahu. Ini dia kena slow-slow sikit ni. Dia tak tahu tapi dia tahu yang dia tak tahu. Mana orang yang jahil lah. Dan ini orang yang sebegini dia memerlukan petunjuk, maka tunjukilah dia. Maknanya berilah dia jalan, atau pergi belajar katakan. Sebab dia sendiri mengaku bahawa aku tak tahu, tapi dia sedar bahawa dia tak tahu, maka dia harus belajarlah. Maka orang sebegini kita harus sarankan dia supaya belajar, carilah ilmu, carilah guru, supaya dia akhirnya berilmu. Dan yang akhir sekali, yang keempat, orang yang tak tahu dan dia tak tahu yang dia tak tahu.
Yang ini paling teruk sekali lah. Dan inilah orang yang sebenar-benarnya jahil. Dan orang begini kita kena tolak. Sebab apa kena tolak ni? Kerana orang begini kadang-kadang dia rasa dia tahu. Ulama kita dulu pun dia dah bahagikan kategori. Dia panggil jahil murakkab. Jahilnya dua bentuk. Satu panggil jahil basit. Jahil basit ni maknanya orang yang tadilah dia tak tahu, tapi dia tahu yang dia tak tahu. Maknanya dia akan minta orang ajar dia lah. Orang yang sedar diri lah, kan? Sedar diri dia tak tahu. Tapi yang akhir ni dipanggil jahil murakkab, maknanya dah lah dia tak tahu, tapi dia tak sedar yang dia tak tahu. Atau bahasa orang Melayu kita keliru, orang yang keliru. Dan orang yang keliru ni dia lagi bahaya sebab apa? Sebab selalunya kalau kita nak ajar dia tak nak dengar. Sebab dia rasa dia tahu. Kan? Dia rasa dia tahu. Sebab dia tak tahu yang dia tak tahu. Jadi orang macam ni bahaya. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, orang macam ni kita kena tolak. Dan kita kena lari daripada dia. Sebab takut nanti kalau kita dekat dengan dia, sama ada kita akan terkeliru dengan ajaran-ajaran dia, ataupun kita mungkin akan berbalah dengan dia. Berbalah dengan dia. Sebab setiap kali kita nak ajar dia kebenaran, dia akan tolak dan dia rasa dia lebih mengetahui. Jadi ini mungkin beberapa huraian lah yang saya pun ambil semangatnya daripada syarahan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan ini termasuk dalam kategori pertama yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang sebenarnya menjadikan ilmu itu untuk sekadar memperolehi kesenangan duniawi, kebegahan, kedudukan. Mungkin saya tambah sikit lagi ni tentang ciri-ciri ulama usuk ni kata Imam Al-Ghazali. Yang keduanya ialah orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini biasalah. Orang yang ada ilmu tetapi tidak diterjemahkan dalam bentuk amalan. Maka ini akan mengundang kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang yang bercakap tapi dia tak buat, ni besar kemurkaan di sisi Allah SWT, seperti mana disebut oleh Al-Quran. Dan ini mungkin ada dalam sebahagian masyarakat kita yang kita selalu kena ingatkan. Termasuklah guru-guru, sebab guru-guru ni setiap hari kerjanya mengingatkan pelajar, menasihatkan pelajar. Tapi kalau dia sendiri pun 2x5 juga, maka kita takut ini termasuk dalam kategori yang istilahkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai orang yang alim tetapi orang alim yang jahat ataupun yang buruk. Dan yang akhir sekali ialah orang-orang yang punya ilmu tetapi ilmu itu digunakan untuk menjatuhkan dan memburukkan yang lain. Ini juga berlaku dalam masyarakat. Menggunakan apa yang dia tahu tu tapi untuk mungkin menjatuhkan musuh-musuh dia, menjatuhkan orang-orang yang dia rasa mungkin akan menggugat kedudukannya. Dan ini kita harus jauhkan dalam konteks pendidikan, dalam konteks ilmu, supaya kita kembali kepada dasar ilmu dan pendidikan dalam Islam itu. Tujuannya ialah untuk memberi manfaat yang besar kepada masyarakat. Sebab itu Rasulullah juga mengingatkan kita dalam satu hadis lain, manizdada ilman walam yazdad hudan walam lam yazdad minallah illa bu'da. Yang bermaksud mereka yang ilmunya bertambah tetapi hidayah dan juga kebenarannya tidak bertambah pada dirinya, maka kata Rasulullah, orang ini tidak bertambah dari sesuatu daripada Allah SWT, melainkan dia lebih jauh sebenarnya kedudukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara-perkara inilah yang mungkin kita kena ambil perhatian dalam kita bercakap tentang bahaya ilmu ni sebab kita tidak mahu kita juga nanti mungkin termasuk dalam kategori yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tadi, dan juga yang disyarahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini. Jadi mungkin itu beberapa huraian saya lah yang dapat kita berikan pada hari ini. Ya, saya. Dan doktor, kita sebenarnya ada pemanggil di talian ketika ini. Kita raikan soalan daripada rakan pendengar kita, Puan Nur dari Selangor. Saya seorang doktor dan saya nak tanya, macam doktor ni biasanya kita bila kita dah sampai satu tahap, kita akan menuntut ilmu ataupun kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam master ke kan. Jadi ada setengah doktor yang niatnya ilmu tu kita nak jadi specialist lah. Jadi dari segi untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain tu pun ada,
dari segi untuk memberi kebaikan kepada pesakit pun ada. Tapi kadang-kadang niat tu memang itu niat yang utama, tapi memang bila kita dah capai status specialist, capai status yang tinggi tu, kita akan dengan sendirinya pun dia automatically dia akan dari segi salary, daripada segi gaji tu pun akan menaik jugalah. Kadang-kadang niat tu ada terlari sikit. Macam mana kita nak istiqamah, nak istiqamahkan diri kita untuk tetapkan niat kita. Bila kita sambung pelajaran master tu, kita nak tetapkan yang kita tu ikhlas untuk menuntut ilmu dan untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain dan memberikan kebaikan kepada orang lain juga. Itu je soalan saya. Terima kasih Puan Noh. Ya, saya rasa bukan Puan Noh sajalah, saya ingat orang lain pun begitu juga, termasuk orang agama juga ni. Orang agama ni, katakanlah dia mengajar di universiti, dia dah habis satu peringkat, katakan dia buat PhD misalnya, gaji dia naik juga. Dan kita takut bukan sekadar Puan Noh yang kedoktoran ni, tapi yang doktor bidang agama ni pun kita takut nanti dia itu mendalami ilmu dia, baca banyak tu bukan apa, kerana dia pun nak naik salary semata-mata. Semata-mata tu penting, kerana kita tak nafikan kepentingan benda-benda ni kerana dalam kehidupan kita dari zaman kita sekarang ni pun segala-galanya perlukan perbelanjaan. Maka sudah pasti profession ataupun kerja yang kita lakukan itu juga penting untuk kita dalam konteks dia memberikan kita dana ataupun perbelanjaan. Tetapi balik kepada persoalan tadi, bila kita bercakap tentang bab ilmu ini, dia punya satu kedudukan yang mengatasi, dia go beyond benda-benda yang bersifat material dan duniawi ini. Nilainya itu lebih tinggi. Itu sebab ilmu ini dipanggil fadilah oleh ulama-ulama kita dahulu. Dia satu keutamaan, dia satu kemuliaan yang mengangkat martabat seorang. Maksudnya kalau tak ada nilai material tadi pun orang tu tetap mulia kerana ilmunya. Jadi tak kiralah dia tak ada kedudukan gaji ke apa semua, tapi ilmunya itu sendiri mengangkat martabat seorang itu. Sebab itu ulama-ulama dahulu mereka kadang-kadang ada juga profesionnya, tetapi profesionnya itu tidak mengganggu dia punya kedudukan dia sebagai ilmuwan. Jadi macam mana soalan Puan Noh tadi, macam mana nak ikhlaskan niat? Kita kena kembali memahami falsafah ilmu dalam Islam. Maknanya sama ada kita terlibat dengan ilmu agama, ilmu yang kita panggil ilmu fardu ain sekarang ini, ataupun ilmu fardu kifayah yang disebut oleh Puan Noh tadi, kedoktoran dan lain lagi. Sebenarnya dalam Islam pun tak ada pemisahan antara agama dengan tak agama ni. Semuanya agama belaka, berkait dengan agama belaka, termasuklah kedoktoran, kerana dia memberi kebaikan kepada masyarakat dan maslahah kemanusiaan. Jadi kalau kita selalu ingatkan diri kita tentang bahawa aku ini terlibat dengan ilmu, dan ilmu itu kedudukannya tinggi dalam Islam, maka aku harus mendahulukan nilai keutamaan ilmu itu berbanding dengan nilai kebendaannya yang mungkin datang bersama-sama. Jadi ingatan tu kena selalu tu, muhasabah diri tu kena selalu, dan kena selalulah melihat sesuatu itu daripada perspektif Islam, perspektif agama, ada kaitannya dengan Tuhan. Kalau ilmu ni kita hanya lihat secara manusiawi je ni, hubungan kita dengan manusia, dengan bos kita, dengan institusi yang bagi gaji kepada kita, maka dia hilanglah sifat fadilah itu. Tapi kalau ilmu itu kita sentiasa kaitkan dengan Tuhan yang memberikan kefahaman kepada kita, yang selalu kita minta Allah kepada Allah, ya Allah tambahkan aku ilmu, tambahkan aku kefahaman, warzuqni fahma. Jadi sudah pasti cara kita melihat ilmu itu lain, dan keikhlasan itu akan datang dengan sendirinya, insyaAllah. Dan kalau ada ilmu tu yang ganjaran lain tu pun datang menyusul. Dia datang menyusul tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar dan tanpa kita cari-cari macam tu kan. Jadi fokus kita tu kan lain. Kita fokus tadi ilmu tadi, tapi yang datang itu sebagai orang kata bonus lah. Kan. Kita ada soalan lagi, Doktor. Encik Nizam dari JB, kita dengarkan. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Dan juga DJ bertugas. Petang ni saya nak tanya sikit satu soalan lah. Mutakhir ni kita dapati even dalam pengajian Islam sendiri, memang kita tak nafikan lah kepentingan subjek-subjek macam tauhid dan fiqh. Tapi satu yang kita dapati subjek yang agak terpinggir dewasa ni ialah subjek tasawuf, yang kalau saya rasa masa dulu
tasawuf ni adalah satu penting, dan dia untuk ulama-ulama dahulu dia membentuk sasiah lah, dia membentuk pribadi seorang yang menuntut ilmu tu, dan dia akan tergambar dalam akhlak seorang pelajar tu apabila dia dah tamat pengajian nanti. Lebih tinggi ilmu dia, dia akan jadi seorang yang lebih zuhud dan begitu berendah hati. Apa komen Ustaz hal ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Nizam. Saya setuju sangat-sangat dengan Cik Nizam, kerana sepatutnya tasawuf ini dia merupakan pasangan yang amat intim dengan tauhid, dengan fiqh yang disebutkan tadi. Dia macam ni, tauhid ni dia berkait dengan kita punya kepercayaan kepada Tuhan, kepada hal-hal utama dalam agama kita, hari akhirat. Itu dia punya akar. Kalau pokok akarnya ni, fiqh ni, fiqh ataupun hukum hakam ni, dia macam ranting-ranting yang banyak yang memperkokohkan tauhid tadi. Kalau rumah, dia punya piling tu, tiang-tiang utama itu akidahnya, tauhidnya. Dia punya dinding itu dia punya fikih dan bumbungnya. Sementara tasawuf ini ataupun akhlak ini, dia berkait dengan mencantikkan lagi pokok itu dan juga rumah tu. Bunga-bunganya itu aspek tasawuf. Daun-daunnya yang lebat, yang cantik, itu tasawuf. Dalam rumah dia punya pasu-pasu bunga, dia punya perabot-perabot dalam rumah. Kan ada tak ada tu pun boleh kat ni, tetapi buruk sikitlah rumah kalau tak dihias. Jadi tasawuf itulah yang sebenarnya yang menghias. Dan lebih-lebih lagi tasawuf itu bukan sekadar itu. Seperti yang sebut oleh Cik Nizam tadi, tasawuf ini berkaitan dengan yang dalam. Hati itu. Dia membersihkan hati, menyucikan hati, dan secara otomatik orang yang hatinya itu suci dan bersih, dia akan mempengaruhi yang dua tadi, tauhidnya dan fiqahnya. Fiqahnya akan menjadi lebih halus lagi. Solatnya misalnya ni, kalau orang yang sekadar fiqah dengan tauhid ni je, dia mungkin solatnya tu okey lah, cuma khusyuknya mungkin kurang, khusyuknya mungkin tak ada. Dia punya rukun cukup, 13 rukunnya, tengok dia semayang tu cukup sempurna, tetapi mungkin hatinya lari ke tempat-tempat lain. Nah, yang akan menghalus dan mencantikkan hati itu aspek tasawuf dan akhlak. Dan bukan solat saja, hubungan seharian kita bercakap dengan kawan-kawan kita, tasawuf itulah nantinya akan menghaluskan budi bicara kita, yang akan keikhlasan kita, menambah keikhlasan kita. Dan orang yang punya aspek itu, insya-Allah segala benda yang dilakukan, tak kira hal-hal yang berkaitan dengan ibadah khusus atau ibadah umum, bekerja, menjaga masa, apa semua, kita akan nampak kesannya itu lebih cantik dan lebih halus lagi. Doktor, kalau ada akidah, tauhid tadi, tauhid yang sempurna dan juga fiqh yang sempurna, adakah tasawuf itu akan datang dengan sendirinya ataupun nak kena cari? Tidak juga ni. Sebab itu Rasulullah SAW dalam hadis tentang apakah itu iman, apakah itu Islam, apakah itu ihsan, selalunya dibicarakan oleh ulama bertiga. Ni tiga serangkai orang kata. Tiga-tiga ni kena cari. Jadi ilmu pun ni dalam kita belajar ilmu agama, tiga-tiga ni kena sempurna bertiga. Tauhid kena belajar, fiqh kena belajar, hukum hakam, tauhid tadi kepercayaan, dan tasawuf ni tentang nilai-nilai akhlakiyah yang baik. Dia panggil yang mahmudah dan yang mazmumah, yang buruk tadilah. Dan yang kita sebut tentang Imam Al-Ghazali, tentang Imam Ghazali tadi banyak berkait dengan tasawuf itu. Seorang ulama yang tak ada tasawufnya, mungkin dia akan jadi ulama yang sombong. Dia mungkin keras terhadap hukum hakam, tetapi dia tidak melihat aspek-aspek yang kelembutan dan kehalusan agama. Jadi saya setuju tadi bahawa aspek tasawuf ini sekarang ini amat penting untuk diharmonikan bersama-sama dengan tauhid dan fiqahnya. Nanti tiga tu kena tiga serangkai. Tiga serangkai kena bergerak sama-sama. Tak boleh kita tinggal satu, kita ambil yang lain. Baik doktor, saya kira itu kesimpulan perkongsian kita, ataupun mungkin doktor nak kongsi setengah minit saja lagi. Ialah hari ini kita punya tajuk sebenarnya berkaitan dengan ilmu. Tapi ilmu itu ada dua dimensi dari kita sebut. Secara umum alhamdulillah kita faham bahawa ilmu itu membawa fadilat dan kebaikan. Tetapi ada juga jalan-jalan kalau orang tersilap langkah, ilmu itu boleh membawa
membawa kepada keburukan. Tapi secara dasarnya apabila ilmu itu disalahguna, dibawa bukan kepada matlamat dan juga batasan yang sepatutnya kita gunakan ilmu, maka dia akan membawa kita kepada implikasi-implikasi yang buruk tadi. Itu kesimpulan kita lah. Saya